Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Muhammad Akif Faruqi, akan membentangkan tentang e-book yang kami tulis, iaitu Ekonomi Mampan ke Arah Kecemerlangan Digital, iaitu KPPP bagi GISC 1082 dan GPPP 1092. Ini adalah merupakan penulis dan ahli kumpulan kami, iaitu Akil Danish bin Muhammad Khairul Hisham, Muhammad Afiq Irfan bin Azrul, dan juga saya, Muhammad Akif Faruqi bin Zimin Hakim. Ini merupakan isi kandungan. Kemudian kita ke bahagian pengenalan. Baiklah, ekonomi adalah ilmu yang mengkaji manual, yang mengkaji maafkan saya, ekonomi adalah ilmu yang mengkaji aktiviti manusia dengan pengeluaran, pengedaran dan kepergunaan barangan, iaitu produk dan perkhidmatan. Ekonomi global secara umumnya merujuk kepada ekonomi semua negara di dunia. Ekonomi global dinilai dalam segi keuangan dalam pasaran yang jelas. Isu-isu ekonomi global berlaku apabila berlaku sesuatu kepada keuangan atau ketidakstabilan mengikut beberapa situasi. Baiklah. Seterusnya adalah aspirasi dalam PPPM, iaitu aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Mengaspirasikan bermaksud mempunyai keinginan yang kuat terhadap dan imagine mencapai cita-cita tersebut. Baiklah, antara beberapa aspirasi murid adalah pengetahuan, iaitu setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerisasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran. Maknanya setiap murid memerlukan pengetahuan untuk mencipta ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh memanfaatkan masyarakat. Seterusnya adalah kemahiran berfikir. Maknanya setiap murid tu perlu berfikir untuk mencipta sesuatu yang baharu yang boleh digunakan pada masa akan datang dan memberi manfaat kepada masyarakat. Aspirasi seterusnya adalah kemahiran memimpin. So, setiap orang dan juga murid-murid itu sendiri perlu mempunyai satu kemahiran memimpin di mana mereka boleh memimpin dengan cekap dan melalui kepimpinan tu satu organisasi akan berjalan dengan lancar. Kemudian dalam aspirasi murid juga menyatakan tentang kemahiran dua bahasa. Ialah bukan sahaja bahasa Melayu semestinya sebagai bahasa pengantar, tetapi kita perlu juga mempelajari bahasa lain iaitu seperti bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kerana kita tahu bahawasanya bahasa Inggeris ni memainkan peranan penting lah kerana kebanyakan bidang sains dan teknologi dan juga bahan-bahan bacaan menggunakan bahasa Inggeris. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Sebab apa? Walaupun kita seseorang murid itu cemerlang dari segi akademik, mereka juga perlu mempunyai etika dan kerohanian supaya mereka mempunyai adab yang tinggi. Dan yang terakhir adalah identiti nasional. Ya, sebagai murid juga memerlukan identiti yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara. Diperlukan untuk menghayati dalam prinsip rukun negara yang dibaca. Setiap murid perlu mempunyai perasaan bangga menjadi rakyat Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan status ekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk sejak di bangku sekolah lagi dengan cara memahami sejarah negara dan mengingati pejuang tanah air setiap kali kemerdekaan disambut. Apabila mereka dewasa kelak, semangat ini akan menjadi asas yang baik kepada masyarakat. Ini merupakan 6 aspirasi murid. Seterusnya adalah aspirasi sistem. Dalam PPPPM menyatakan terdapat 5 aspirasi yang perlu dicapai. Pelaksanaan ini memberikan perubahan besar bagi melonjak pencapaian semua murid dan mampu memiliki penguasaan kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Pertama adalah akses kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapatkan akses kepada pendidikan yang berkualiti bagi membolehkan pencapaian potensi masing-masing. Pembangunan dan kemajuan pendidikan yang diusahakan oleh semua kategori murid tidak kira di kawasan luar bandar ke pedalaman ke ataupun kelompok minoriti iaitu orang asli. Melalui pendidikan yang diberikan, sekolah dapat membantu mereka untuk menempuh masa depan yang semakin mencabar selain mengeluarkan mereka dan keluarga mereka dari belenggu kemiskinan.
kedua adalah kualiti standard antarabangsa, di mana setiap kanak-kanak diberikan peluang untuk pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia yang setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan IMSS yang telah muncul sebagai satu instrumen perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan. Melalui aspirasi ini, Malaysia berhasrat untuk berada dalam negara sepertiga teratas dari segi prestasi berdasarkan penilaian antarabangsa. Seterusnya adalah equity untuk semua murid. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menjadikan pendidikan yang terbaik kepada setiap anak-anak tanpa mengira kedudukan geografi dan tina latar belakang sosioekonomi mereka. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang-jurang yang dinyatakan. Dan seterusnya adalah memupuk perpaduan dalam kalangan murid, iaitu murid merupakan salah satu kita tahu bahawasanya Malaysia merupakan salah satu negara yang berbilang kaum. Jadi kita memastikan bahawasanya perpaduan itu dipupuk agar negara akan kekal harmoni. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan berkecapan tinggi, iaitu keberhasilan murid melalui indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaan perlu dilaksanakan dengan lebih bertanggungjawab dan akan penggunaan seperti bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimalkan keberhasilan murid. Seterusnya ialah sistem pendidikan negara. Kita tahu dalam anjakan sistem pendidikan negara kita terdapat 11 anjakan dan salah satu anjakannya adalah anjakan ketujuh, iaitu memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Antara matlamat anjakan ketujuh ini ialah sejak beberapa tahun kebelakangan, kementerian telah mendapat input daripada pelbagai pihak, iaitu ahli politik, ahli ekonomi, ibu bapa dan murid mengenai keperluan penyampaian aspirasi kepada sistem pendidikan di Malaysia. Kementerian mengkaji semula usul yang dicadangkan dengan mengintegrasikannya dalam pelan pembangunan pendidikan berdasarkan 4 kriteria utama. Kementerian menggunakan bukti antarabangsa bagi mengenal pasti dan memberi keutamaan kepada faktor yang membawa kelainan pada sistem dan penambahbaikan kepada murid. Cadangan ini cadangan perlu relevan dan keadaan semasa dan mampu dilaksanakan dalam keadaan pelaksanaan memberikan keuntungan yang lebih besar berbanding perbelanjaan. Seterusnya adalah peranan TMK dalam pendidikan, iaitu TMK sebagai gudang ilmu pengetahuan. Iaitu kita tahu teknologi maklumat ni terdapat banyak yang kita boleh cari dalam Google apa semua tentang apa-apa maklumat yang kita nak. Seterusnya adalah TMK sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana murid-murid boleh menggunakan teknologi untuk mencari bahan bantu mengajar mereka, boleh dijadikan sebagai alat untuk mereka belajar. Dan yang terakhir adalah TMK sebagai alat bantu mengajar dan pembelajaran. Ini adalah sangat sesuai untuk guru kerana kita tahu teknologi maklumat sekarang ni pelbagai seorang guru perlu memvariasikan kaedah pembelajaran kerana untuk menarik minat murid-murid. So melalui TMK ini mereka boleh memvariasikan dengan meletakkan seperti video-video audio macam kartun ke untuk menarik lagi minat murid untuk mempelajari mempelajari subjek yang diajar oleh mereka. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya Irfan, iaitu isu semasa yang melibatkan inflasi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Danish dari kelas PPS 2 3. Okey. Terima kasih kepada saudara Faruqi atas pembentangan sebentar tadi. Saya akan menyambung dengan isu semasa. Jadi kumpulan kami telah mengambil 2 isu dan saya ingin membincangkan pasal isu yang saya ambil, iaitu isu inflasi. Okey. Apakah itu inflasi? Inflasi menurut Kamus Online Cambridge, definisi inflasi ialah peningkatan harga berterusan secara umum. Okey, lepas tu dia cakap pula kadar inflasi pula ialah ukuran bagi kadar peningkatan harga
dalam bentuk peratusan. Sebagai contoh, kadar inflasi pada tahap 2.5% berdasarkan indeks harga pengguna kebangsaan. Okey. Seterusnya cakap yang membawa maksud bahawa perbelanjaan purata individu atas barangan utama dan perkhidmatan telah meningkat pada kadar 2.5% sepanjang tempoh setahun. Okey, itu maksud inflasi daripada menurut Kamus Online Cambridge. Okey, seterusnya saya akan cerita pula latar belakang inflasi ni dekat negara kita sendiri, iaitu negara Malaysia. Okey. Latar belakang dan punca inflasi di Malaysia. Okey, first. Okey, yang mula-mula sekali, negara Malaysia menghadapi inflasi pada tahun 2020 sebab penyebaran COVID-19. Okey, kenaikan harga barangan. Seterusnya menyebabkan kenaikan harga barangan pengguna terutamanya makanan, minyak dan gas yang telah menyebabkan tekanan inflasi dalam negara. Okey. Seterusnya, kenaikan harga makanan dan minyak yang telah menjadi faktor utama mendorong inflasi. Maksudnya kenaikan harga minyak dengan ni mendorong sebab utama inflasi berlaku di Malaysia. Okey, sebagai contohnya, inflasi pada bulan Mac 2020 disusut 0.2% berbanding peratus pada bulan Februari, iaitu 1.3%. Maksudnya dicakap kat sini, hal ini disebabkan oleh penurunan harga didorong oleh kejatuhan indeks kumpulan pengangkutan kepada 8.9% yang menyumbang 14.6% daripada seluruh wajaran. Selain itu, inflasi subkumpulan tertinggi ketika Mac 2020 adalah sayur-sayuran, iaitu 5.7%, dan subkumpulan lain-lain yang tidak terkelas ialah 2.6%. Okey, itu untuk dia punya latar belakang dan sedikit sebanyak latar belakang dan punca inflasi di Malaysia. Okey, seterusnya kita masuk kesan inflasi, tapi ni kita bukan kesan secara umum. Kita nak ceritakan kesan inflasi ni terhadap PPM, iaitu Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey. Inflasi bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi negara kita, malah inflasi turut memberi kesan kepada PPPM, iaitu Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, dekat sini saya telah menyeraikan 5 dia punya kesan. Okey, yang pertama, dia akan membebankan keluarga yang berpendapatan rendah. Sebagai contohnya, para ibu bapa tidak dapat memenuhi kelengkapan sekolah anak-anak mereka seperti peranti elektronik untuk pembelajaran secara atas talian. Sebagai contohnya, untuk pembelajaran atas talian, ibu bapa perlu menyediakan kepada anak mereka seperti laptop, iPad dan telefon bimbit. Lepas tu, kesan dia, para pelajar tidak dapat menyiapkan tugasan dengan sempurna atas kekangan peranti sebentar tadi. Okey, kesan yang kedua pula, kesukaran pelajar untuk pulang bercuti. Okey, penjelasan dia, pulang bercuti untuk pelajar ni dapat meluangkan masa bersama keluarga, sangat penting untuk pelajar. Maksudnya pulang bercuti bersama keluarga ni sangat penting untuk pelajar. Sebab apa? Dengan berlakunya inflasi seperti ini, pelajar akan suka untuk pulang bercuti kerana memerlukan kos yang tinggi untuk pulang. Hal ini maksudnya perkara ini akan menyebabkan pelajar susah untuk pulang ke kampung. Hal ini dapat memberi impak negatif kepada pembentukan jati diri mahasiswa yang seharusnya dibentuk agar mereka berada dekat dengan keluarga. Okey, lepas tu kesan yang ketiga pula, pelajar kerja sampingan waktu belajar. Maksudnya pelajar-pelajar ni mengambil kerja sampingan waktu mereka sedang belajar atas sebab ingin mencari wang lebih. Okey, maksudnya dia cakap kat sini, ramai mahasiswa yang bekerja untuk menampung sara hidup yang tinggi. Maksudnya sambil belajar mereka cari kerja sambilan untuk tampung sara hidup yang tinggi. Okey, antaranya kos membayar rumah sewa, membeli makanan seharian dan membeli peralatan untuk belajar. Itu antara duit yang perlu digunakan dengan duit tu. Okey, contoh kerja sampingan yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar ni ialah pembantu kedai makan, bantu sapu sampah kat kedai makan, bantu cuci pinggan dan seterusnya membuat penghantaran makanan. Itu contoh macam GrabFood, Foodpanda. Okey, perkara ini akan memberi kesan negatif kepada pembelajaran seperti menjejaskan pencapaian akademik dan kurang fokus dalam kelas. Sebab apa? Sebab kebanyakan kerja ni mereka akan kerja sehingga lewat malam. Maksudnya mereka akan mengantuk dalam kelas. Okey, seterusnya
Kesan yang keempat, kos membina sekolah pedalaman semakin meningkat. Okey, penjelasan dia, ibu bapa perlu menghantar anak di sekolah-sekolah yang sudah sedia ada, padat dan tidak lagi dapat menampung bilangan pelajar yang semakin meningkat. Okey, dan kesan yang terakhir dia saya ambil kat sini ialah peruntukan beasiswa dikurangkan. Okey, hal ini kerana sebanyak 240 juta ringgit Malaysia dianggarkan dapat dijimatkan setahun apabila kerajaan membatalkan 744 beasiswa kepada pelajar yang melanjutkan pelajaran ke luar negara. Maksudnya sebelum ni kerajaan akan menghantar untuk menyediakan beasiswa untuk pelajar kita ke luar negara. Tapi sebabkan inflasi, kerajaan tarik balik beasiswa tu, maksudnya banyak duit yang dapat dijimatkan. Okey. Lepas tu, contohnya beasiswa pada tahun 2022 menunjukkan beasiswa susut. Selain itu, purata kos pembelajaran kerajaan untuk seorang pemegang beasiswa JPA iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam untuk setiap tahun adalah berbeza mengikut negara dan bidang pengajian yang diikuti oleh pelajar. Okey, itu saja untuk saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan sambung dengan krisis ekonomi yang dihadapi Malaysia. Krisis ekonomi Malaysia ni pada awalnya bermula pada tahun 1970 disebabkan oleh peperangan pertama antara Mesir dan Israel. Dan ini juga dipanggil kejutan minyak. Kejutan minyak kali kedua terjadi disebabkan oleh revolusi Iran dan telah menyebabkan berlakunya kejatuhan ekspor ke luar negara. Seterusnya pada tahun 1985, sebanyak 1% ekonomi telah pun menurun akibat harga komoditi jatuh, kesan daripada kelembapan ekonomi dunia. Pada tahun 1997 pula, berlakunya krisis kewangan di negara Asia selepas serangan penyangga mata wang yang mengakibatkan ringgit Malaysia jatuh sebanyak 50%. Baru-baru ini pada tahun 2021, ekonomi dunia telah terganggu akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga telah memberi kesan kepada kestabilan ekonomi di Malaysia akibat tertunggaknya ekonomi. Seterusnya, kita ada kesan terhadap pendidikan negara. Berlakunya peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Hal ini dikatakan demikian kerana kemelesatan ekonomi dapat meningkatkan paras pengangguran dan kemiskinan pada angka yang membimbangkan. Hal ini dapat mempengaruhi akses pendidikan bagi keluarga yang terkena dampak dan keluarga yang berjuang untuk memenuhi keperluan harian mereka mungkin tidak dapat menyediakan pendidikan yang memadai atau keperluan anak-anak mereka. Seterusnya akan mengurangkan bilangan pelajar di Malaysia dan berpotensi untuk mengganggu keterampilan dan literasi dalam masyarakat. Yang kedua, berlakunya berkurang bajet pendidikan. Semasa ekonomi terganggu, kerajaan terpaksa menyusutkan bajet untuk pendidikan menyebabkan kurangnya sumber dan dana untuk sekolah, universiti dan program-program pendidikan yang lain. Seterusnya, terdapat peluang pekerjaan yang berkurang. Sebagai contoh, pasaran pekerjaan yang akan berkurang disebabkan oleh penyusutan ekonomi. Seterusnya akan berlaku lambakan graduan baru akibat penurunan peluang pekerjaan. Seterusnya, kita ada langkah menghadapi kesan terhadap pendidikan negara. Kerajaan telah pun mengambil langkah bagi memperkukuhkan kemahiran tenaga pelajar dengan menyediakan pelbagai program. Sebagai contoh, program peningkatan kemahiran berteraskan industri telah pun diadakan. Kerajaan telah pun mempromosikan sijil alternatif pembelajaran berterusan seperti program pengintarafan pencapaian terdahulu
RPEK, Pendidikan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu, APEL, serta memperluaskan liputan pembiayaan latihan untuk pelajar seperti perluasan Akta Pembangunan dan Sumber Manusia Berhad PSMB. Selain itu, kerajaan juga telah pun mengambil langkah untuk menambah baik kualiti pendidikan untuk meningkatkan outcome pelajar dan kecemerlangan institusi. Kerajaan telah pun meningkatkan pencapaian murid melalui peningkatan akses kualiti pendidikan, mengadakan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, iaitu untuk pendidikan sekolah, prasekolah hingga lepasan menengah. Kerajaan juga telah mempertingkatkan kualiti graduan dengan adanya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan tinggi agar dapat membangunkan sistem pendidikan yang mantap selepas di tahap pendidikan tinggi. Okay. Seterusnya kita akan bincang tentang punca-punca berlakunya krisis kewangan global ini. Krisis kewangan yang pertama berlaku akibat subprima di Amerika Syarikat. Pasaran rumah Amerika Syarikat mengalami penurunan nilai hartanah menyebabkan gagalnya bayaran pinjaman perumahan subprima itu, iaitu pinjaman hipotek yang diberikan kepada pinjaman dengan kredit rendah. Krisis ini juga telah merebak ke seluruh kewangan global. Yang kedua, kita ada ketidakstabilan pasaran kewangan. Pelabur kehilangan keyakinan dalam pasaran, terutamanya dalam kaitan dengan pelaburan hipotek yang berisiko tinggi dan mengakibatkan penarikan modal secara besar-besaran. Seterusnya, berlakunya kerosakan pasaran kewangan. Yang terakhir, akibat daripada peperangan negara besar, peperangan antara negara besar akan menyebabkan gangguan besar akan ekonomi dunia, iaitu perdagangan internasional. Malaysia sebagai negara yang tergantung pada perdagangan internasional mengalami penurunan dalam ekspor dan import serta mengalami kerugian akibat pembatasan perdagangan yang disekat oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik. Bila negara besar berperang, mereka akan membekukan ekonomi negara tersebut, dan kita sebagai negara Malaysia, itu negara kecil, perlu mengikuti dasar mereka saja sebagai punca. Okey, seterusnya saya akan menyambung dengan cadangan penambahbaikan untuk memacu kecemerlangan pendidikan yang dihasratkan dalam PPPM. Okey. Cadangan yang saya ambil kat sini cadangannya ialah memanfaatkan ICT dalam pembelajaran. Okey. Caranya ialah guru perlu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Okey, selain itu, guru boleh menggunakan video pembelajaran, simulasi interaktif dan aplikasi pendidikan yang boleh membantu konsep pembelajaran dengan lebih baik. Hal ini kerana peralihan ke arah pembelajaran dalam talian membolehkan guru menyampaikan bahan pembelajaran secara fleksibel. Maksud fleksibel kat sini pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Maksudnya jika guru tidak dapat hadir ke sekolah, guru masih boleh untuk menghantar bahan pembelajaran. Okey, seterusnya, guru perlu memahami platform pembelajaran dalam talian. Selain itu, guru juga boleh memanfaatkan sumber digital seperti e-book, laman web pendidikan dan repository. Okey, perkara ini dapat membantu memperkayakan pengalaman pembelajaran pelajar. Okey, antara caranya ialah guru perlu, maksudnya cara untuk
antara cara untuk mendidik guru dalam pembelajaran ICT ni ialah guru boleh antara caranya ialah guru perlu mengikuti kursus dan latihan berkaitan teknologi dan pembelajaran digital. Selain itu, pendidikan profesional yang berterusan membantu guru terus memperbaharui kemahiran. Seterusnya, guru juga boleh bekerjasama dengan rakan sekerja dan pakar pendidikan melalui rangkaian digital. Pertukaran idea dan perkongsian pengalaman dapat memperkayakan pembelajaran guru. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita sambung ke sesi soal jawab. Okey, yang pertama soalan saya nak ajukan kepada Afif Irfan. Okey, pada pendapat anda, sejauh manakah kesan kemelesetan ekonomi yang disebabkan oleh peperangan negara besar? Itu soalan saya. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Kemelesetan ekonomi yang disebabkan oleh peperangan negara besar ni boleh memberi kesan serius kepada negara kita, iaitu Malaysia. Ini disebabkan oleh penurunan perdagangan, dan negara-negara yang terlibat dalam konflik ini adalah negara yang besar. Berlakunya pengurangan pelabuhan asing, peningkatan kos pengangkutan dan logistik. Disebabkan gangguan oleh rantau tersebut, penurunan dan permintaan dalam ekspor Malaysia terganggu. Selain itu, kestabilan harga komoditi dan mata wang juga dapat terjejas. Seterusnya dapat memberi kesan kepada ekonomi Malaysia yang banyak bergantung pada ekspor perdagangan. Tambahan pula, gangguan politik dan kewangan akibat peperangan boleh menyebabkan ketidakstabilan pasaran kewangan tempatan di Malaysia. Harap jawapan tadi menjawab apa yang ditanyakan oleh Akil tadi. Okey, saya rasa tu cukup menjawab soalan yang saya tanyakan. Seterusnya, saya ingin menanyakan saudara Faruqi dengan soalan, apakah yang akan berlaku kepada ekonomi Malaysia jika kerajaan terus melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP? Okey, baiklah. Baiklah Afifan, jawapannya adalah ekonomi Malaysia akan meleset dalam tempoh yang panjang. Selain itu, kadar pengangguran dalam negara kita juga akan meningkat. Secara tidak langsung, kes jenayah juga akan meningkat serta menggugat ketenteraman awan. Hal ini akan menjadikan pelancong dari luar negara takut untuk melancong ke Malaysia serta pelabur tidak akan melabur lagi. Tambahan pula, negara Malaysia akan menjadi mundur dalam pelbagai aspek termasuklah pendidikan. Oleh itu, peranan kerajaan memainkan peranan pentinglah bagi membaik pulih negara tanpa melaksanakan PKP untuk semua tempat. Sebaliknya, hanya melaksanakan PKP di tempat yang berada pada zon merah. Harap jawapan itu menjawab persoalan Afif. Okay, terima kasih. Seterusnya saya akan Jawapan yang menanyakan sangat mantap daripada saudara Faruqi. baiklah. Seterusnya saya akan menanyakan soalan kepada Akil, iaitu bagaimanakah cara untuk kerajaan meningkatkan ekonomi Malaysia sendiri? Silakan Akil. Okey, terima kasih Faruqi. Okay, untuk soalan tadi, bagaimanakah cara kan? Pada pendapat saya, antara cara yang boleh kerajaan ambil ialah pertama, kerajaan boleh memperbanyakkan sektor pelancongan. Lepas tu, selain itu, kerajaan juga boleh menggalakkan pelaburan asing pada negara. Apa lagi? Seterusnya, kerajaan juga boleh melakukan penyelidikan dan pembangunan. Dan terakhir sekali, pada pendapat saya, kerajaan boleh menguasai pelbagai kemahiran supaya bilangan tenaga mahir bertambah. Okay, itu saja jawapan daripada saya. Ada sebarang soalan lagi yang ingin ditanyakan? Saya rasa itu sahaja. Kita boleh habiskan perbincangan kita. Jadi Sekian. kita tamatkan kita punya sesi soal jawab di sini. Okey, terima kasih. Terima kasih.